Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Dan pada kali ininya kita membicarakan tajuk keutamaan kematian. Mati yang disebut dengan bagaimana mati ini menjadi nilai kepada diri kita sewaktu mana kita menghadap depan Allah. Kita kena faham, inilah perbezaan di antara kita dengan orang yang tidak mukmin. Orang kafir hidup dia dalam keadaan hidup dan dia berusaha untuk tidak mati. Tetapi orang mukmin dia ada peluang dia untuk dia menghadap depan Allah. Maka di waktu itulah masa yang terbaik untuk dia nak menghadap depan Allah. Beza dengan orang kafir. Orang kafir hidup dalam keadaan takut dengan mati. Tetapi orang mukmin diajar supaya kitanya tahu ada kelebihan dengan kematian. Kematian ini menjadikan diri kitanya ada beberapa sebab. Kalau kita, insya-Allah kita akan sebut keutamaan kematian ini. Antara sebab yang pertamanya ialah menyebabkan kitanya dapat menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita tidak mati, selagi itulah kita tak akan berjumpa dengan Allah. Lagi itulah kita tidak akan sampai kepada kekasih untuk yang disebut dengan Allah dalam hidup kita. Kemudian yang keduanya saya nak sebut ringkasan untuk kita tahu apa dia kelebihan kematian. Sampai peringkat orang mukmin ni dia akan rasa seronok apabila sampai saat dia nak menghadap depan Allah. Apabila dia hampir dengan kematian, dia akan rasa baik sangka dia kepada Allah. Baik sangka pada Allah ni penting. Kerana ramai orang yang hampir dengan kematian, dia menjadikan diri dia berburuk sangka. Dia akan sebut, kenapa mesti aku mati? Kenapa mesti aku menghadap depan Allah? Sedangkan orang mukmin tak. Orang mukmin ni orang yang dia akan rasa seronok bila sampai saat dengan menghadap depan Allah, dia berbaik sangka. Berbaik sangka ni penting. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Mana-mana orang yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka untuk berjumpa dengan dia. Maksudnya bagaimana kita nak suruh jadi hadirkan perasaan suka? Nak mati tiba-tiba boleh jadi suka. Bagi setengah orang dia kata pelik lah. Kalau ada orang yang nak mati tiba-tiba boleh jadi suka untuk kematian. Patutnya apabila kita nak mati kita akan rasa sedih. Tak. Orang mukmin tak. Orang mukmin bila dia nak menghadap depan Allah, dia akan rasa kegembiraan pada diri dia. Dia kegembiraan ni penting dalam hidup kita orang mukmin. Supaya apa dia? Supaya kita jadi berbaik sangka dengan Allah. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sebut, man ahabba liqa Allah, mana-mana orang yang suka untuk berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah pun suka untuk berjumpa dengan diri dia. Wa man kariha liqa Allah, mana-mana orang yang benci, dekat nak mati dia jadi rasa benci, tak naklah mati, ataupun bagi diri dia susahlah mati ni, pada diri dia demikian, maka karihallahu liqa'ah, kebencian Allah untuk berjumpa dengan diri dia. Ini sebab yang pertama kita kena faham, kematian ini menghubungkan di antara kekasih kepada kekasih. Itu sebab yang pertama. Yang keduanya, dengan kita mati inilah melayakkan kita merasakan nikmatnya syurga. Kita kena faham, ini kelebihan kematian. Apabila kita menghadap depan Allah, maka baru kita rasa nikmatnya syurga. Kerana dunia ni bukan tempat yang disebut dengan syurga. Ad-dunya sijnul lil mu'min, Rasulullah sebut. Dunia ni penjaga bagi orang mukmin. Wa jannatul lil kafir, dan dia menjadi yang disebut dengan kegembiraan bagi orang kafir. Tetapi orang mukmin bila kita akan dapat yang disebut dengan kegembiraan ini bila kita mati. Bila kita mati barulah kita rasa nikmat
nikmat dalam syurga. Nikmat tu bermula daripada lepas pada kita mati tu, maka kita akan rasa nikmat yang banyak yang Allah sediakan. Sehingga kan Rasulullah sebut al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur di antara taman-taman syurga ataupun kawah kepada kawah neraka. Ini disebut gambaran demikian. Maknanya kalau dalam hidup kita, bila kita mati menghadap depan Allah, kita ni dah mula rasa nikmat dalam syurga. Ini kenikmatan yang kita akan dapat. Yang ketiganya, sebab apa kematian ni menjadi keutamaan? Kita bagi hujah-hujah terlebih dahulu. Yang ketiganya kerana dia akan menyebabkan tertebusnya dosa. Maknanya bila kita mati tersebut, kematian itu sendirinya menyebabkan kita boleh kafarah dosa-dosa kita. Macam mana? InsyaAllah kita akan sebut nantilah. Bila kita dekat nak mati, Allah jadikan pada diri kita ni ujian yang banyak. Sakit kita, kemudian kepayahan kita nak menghadap depan Allah, kemudian dalam keadaan ini mengkafarahkan segala dosa-dosa kita. Tiga. Yang keempatnya, kenapa kematian ini menjadi keutamaan yang kita nak bincangkan tajuk ini? Kerananya kematian itu menjadikan kerehatan bagi orang mukmin. Kita kena faham demikian. Bila kita mati, rehatlah kita daripada kepenatan dalam kita mentaati perintah Allah. Para hadirin sekalian kena faham, bila kita mentaati perintah Allah, kita jadi penat. Semua jadi penat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat. Ni nak dengar ceramah ni pun penat ni. Pukul berapalah ustaz nak sampai dia panggil. Kita penat kita ni. Menunggu saat nak dengar ceramah penat. Kemudian kita duduk tengah dengar ceramah ni, elok dengar ceramah, lalu pula tabung derma, lagi penat gitu. Pejam mata setengah-setengah orang. Kalau hari Jumaat tu, lalu tabung derma tu kan, pejam mata dia, bingkah bangun sembahyang sunat terus dia. Rajin dia sembahyang sunatnya. Punca apa dia? Punca disebut penat. Bila kita nak rehat? Bila kita rehat? Bila kita mati. Orang mukmin bila dia mati, dia mula rehat. Rehat daripada kepenatan ketaatan. Kepenatan ketaatan ni, bila kita taat, kita penat. Macam saya biasa buat contoh yang mudah pada dia, bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni penat. Tak mudah kita nak bangun. Tak ramai pun orang boleh bangun. Boleh bangun tahajud ni, bunyi jam loceng tu, ring jam loceng tu, dia tutup dulu, tak kena gaya. Dia tutup dulu, dia bingkah bangun, termenung tepi dinding. Termenung tepi dinding nak bangun tahajud. Susah bangun. Bangun tu langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding dia. Nak jumpa bilik air. Berjumpa bilik air tu pula, terduduk pula dalam bilik air. Letihnya nak ambil wudu. Ulur tangan sejuk, tarik dulu. Tengok air, macam nak bomoh dalam bilik air dia. Keluar tu, dah siap ambil wudu tu, keluar jumpa kursi, duduk dulu. Menung, nak solat ke tak solat? Nak solat tak solat? Bila dah hampas sejadah tu, tengah hampas sejadah tu, betul sejadah tu, meniaga pula atas sejadah dia. Nak sebutnya, susahnya kitanya nak taat pada perintah Allah. Bila kita meninggal dunia, kita gugur ataupun kita gugur syahid dalam hidup kita, maknanya kita dah mula dalam keadaan kerehatan. Orang mukmin dipanggil demikian. Ini tajuk yang kita nak bincang. Sebab apa kita bincang tajuk ni? Ada 4 sebab tersebutlah yang kita nak sebutnya. Para ulama berpendapat kematian itu bukan bererti ketiadaan sama sekali. Kita kena faham, bila kita mati, bukan artinya kita terhapus di atas dunia ni. Tidak. Kematian itu bukan juga kefanaan, kehancuran. Yang kita kena faham, bila kita menghadap depan Allah, bukan artinya kita ni akan menyebabkan kita tak ada langsung, hancur lebur, sebagaimana tulang-tulang yang hancur dan sebagainya. Akan tetapi kematian itu hanyalah keterputusan dan keterpisahan roh daripada badan. Itu saja. Kalau ditanya mati ni apa dia? Mati ni keluar roh daripada jasad. Bila keluar roh daripada jasad, menghadap depan Allah, maka di waktu itu roh ni tak boleh masuk balik daripada jasad kita. Kecuali dia masuk pun, dia masuk sekejap. Nah, kalau kita bincang bila dia masuk balik roh kita ni, bila kita masuk dalam kubur, bila nak ditanya balik oleh malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir, waktu mana nak ditanya balik oleh malaikat munkar dan nakir ni pun masuk sikit-sikit je. Ada setengah-setengah dia masuk sampai parah kepala je. Ada yang setengah dia masuk roh kita ni separuh badan. Ini disebut dalam kitab di depan, nanti kita akan jumpa.
cerita tentang mengenai bila kita masuk dalam kubur, mereka sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita sedar sebagaimana kita sedar sekarang ini ya Rasulullah, sebagaimana kita bergerak sekarang ni? Kata Rasulullah, ya, kamu sedar macam kamu sedar sekarang ini, kamu akan rasa sebagaimana kamu rasa sekarang. Cuma yang masuk tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut separuh je, tak masuk semua. Kadang-kadang dimasuk bahagian kepala je. Kepala kita nampak tergerak-gerak dalam kubur mengikutnya. Nak tahu betul tak betul, cuba mati dululah. Nak sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita benda yang demikian. Kita ni ada juzuk-juzuk. Ada orang yang tak dimasuk langsung. Ada mereka jadikan pada seorang tersebut tak dimasuk langsung. Tetapi roh dia saja. Roh dia rasa saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini roh daripada badan, penggantian keadaan dan perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Mati ni, bila saat kita mati ni, roh keluar daripada mata kita, melalui mata kita, kemudian masuk dalam bekas yang disediakan oleh para malaikat ini sejauh mata memandang. Kita tengok malaikat yang sejauh mata memandang itu, kemudian naik sampai menghadap depan Allah. Menghadap depan Allah ni, Allah sebut, tentukan dia dalam Illiyin, tentukan dia dalam syurga Illiyin kalau dia seorang mukmin. Kemudian lepas pada tentukan dia dalam syurga Illiyin, turun balik roh malaikat, roh kita ni turun balik. Kita ada di hujung kepala kita. Kita nampak siapa yang nak mandikan mayat kita, siapa yang nak sembahyangkan jasad kita. Kita nampak orang dah bersiap, orang dah mula dah bersiap untuk nak siapkan jasad kita, nak mandikan jasad kita. Bila orang mula buka butang baju kita ni, dalam hadis Rasulullah cerita, kita akan sebut perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut perlahan-lahan. Orang tak peduli, orang buka juga. Bila orang buka ni baju kita ni, orang mandikan jasad kita. Waktu mana mandi jasad kita tu, kita kata sejuk sakit, kita sebut sejuk sakit ni, kita sebut perlahan-lahan, jangan susah sangat, jangan asal sangat, kita sebut. Kemudian kita perasan semua, kita nampak orang dah mula kapankan jasad kita. Kita boleh rasa saat mana jasad kita ni mula diletakkan di atas keranda. Kita dah mula rasa saat mana orang usung jasad kita pergi ke depan untuk nak disolatkan jasad kita ni sendiri. Kita boleh rasa semua keadaan demikian. Sampai bila kita boleh rasa, kita boleh tengok berapa ramai orang datang sembahyang jenazah kita, berapa ramai orang yang datang untuk nak turunkan jenazah kita ni sampai ke kubur. Bila sampai di kubur tu, kita boleh rasa orang angkat jasad kita, nak turunkan jasad kita dalam liang lahat. Kita boleh rasa saat di mana kita nampak hujung kaki kita ni dah berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, untuk memulakan perjalanan hidup kita di alam yang tiga. Sampailah orang tutup jenazah kita ni sampai parang lutut je. Orang dah mula tutup je jenazah kita ni, bunyi ta jatuh tanah pasir ni. Kemudian kita dengar sayup kita dengar. Kita lama-lama lagi tak dengar, lama tak dengar, sampai parang lutut je. Bila sampai parang lutut tu, dirilah dua orang malaikat muka dan nakir depan muka kita, dan kita sedar semua keadaan yang berlaku pada diri kita saat demikian. Kejap je proses kematian ini, di antara ruh terkeluar daripada jasad, turun balik kepada jasad. Turun tu berada hujung kepala. Nampak? Satu, Rasulullah pesan, jangan cakap buruk terhadap mayat. Jangan cakap benda yang tak baik pada mayat, kerana ruh terganggu dan terseksa. Bila kita pergi dekat dengan jenazah, kita tengok mati dia, celik je mata kita sebut demikian. Mati tak elok dah tu, mesti ada dah tu yang tersangkut, dia tak sempat makan apa-apa tu, kita sebut demikian. Terseksa roh ni. Ataupun jangan, dalam hadis yang lain sebut, jangan benarkan orang yang dia tak gemari untuk berjumpa dengan dia saat jumpa, tengok pada mayat ni saat dia menghadap depan Allah. Kalau dia tak suka di atas dunia ni, waktu mana dia hidup atas dunia ni, tiba-tiba orang tu dia meninggal dunia, tiba-tiba orang yang dia tak gemar tadi datang. Boleh benar ke tak boleh benar dia masuk, jangan benarkan. Jangan benar kita orang hidup. Kenapa? Terseksa kepada jasad, roh yang sedang menghadap depan Allah. Nampalah orang ni dibenarkan masuk. Ini disebut dalam hadis-hadis cerita perkara-perkara demikian. Bilal Ibn Sa'ad dalam sebuah nasihatnya berkata, wahai sekalian manusia yang masih hidup,
Sesungguhnya kamu semua tidak diciptakan untuk sebuah kefanaan. Kamu hidup atas dunia ni bukan untuk hidup dalam keadaan hancur, lama-lama jadi hancur. Tak, kamu tidak akan jadi hancur, melainkan untuk keabadian. Kamu kena beza di antara fana dengan abadi. Fana maksudnya benda tu akan jadi hancur, kemudian gaib, hilang begitu saja. Tapi yang kamu kena ingat, kamu ni diabadikan. Lepas pada kamu hidup sekejap, lepas pada tu kamu mati, kamu hidup balik di alam barzakh. Bila kamu hidup balik tersebut, kamu akan mula dipanggil alam abadi, alam yang kita akan hidup di alam tersebut. Kamu semua akan berpindah daripada satu kampung ke kampung yang lain. Mengikutnya ulama-ulama sebut kita ni, dasar pada apa yang kita faham, kita ada lima kampung yang anda sebut awal-awal dahulu. 5 kampung kita hidup kan. Kampung yang pertama dipanggil kampung rahim, kampung ibu kita, kandungan ibu kita. Sekarang ni kampung fana, kampung yang hancur. Kemudian lepas pada kampung ni, kita akan hidup lagi kampung yang ketiga. Kampung apa dia? Kampung barzakh. Kita akan hidup di alam barzakh, alam yang kita akan sampai. Lepas pada alam barzakh, kita kena hidup di alam yang keempat, alam yang disebut dengan perkampungan akhirat. Kita bangkit, mahsyar dipanggil, bangun balik di padang mahsyar. Bila lepas pada kita pindah ke perkampungan mahsyar, kita lepas pada itu kita kena pindahkan lagi kepada kampung yang akhir yang disebut dengan syurga ataupun neraka. Ayat ni Allah mula sebut makisina fihi abada, kamu kekallah sampai bila-bila. Bila sebut tentang syurga, khalidina fiha abada, kamu kekal dalam syurga tu sampai bila-bila. Maknanya kamu perpindahan ini berjalan dan berjalan di antara satu kampung ke kampung yang lain. Umar Ibn Abdul Aziz berkata, sesungguhnya kalian diciptakan untuk keabadian. Kalian akan berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain melalui kematian. Ini proses yang Allah jadikan. Hebatnya Allah, bila Allah nak masukkan kita satu alam ke alam ini, Allah jadikan satu saat yang kita ni, kita rasa hebat saat tersebut. Misal contoh, waktu mana kita nak hidup di alam kandungan ibu, Allah jadikan proses yang disebut dengan persenyawaan ataupun proses pertemuan di antara yang dinamakan dengan sperm dan yang dinamakan dengan ovum. Gabungan di antara dua perkara ni satu proses yang cukup unik yang Allah nak jadikan, nak hidup di alam kandungan ibu. Bila kita nak hidup di alam yang kedua, di alam dunia ini, Allah jadikan proses kelahiran. Proses kelahiran, tiap-tiap orang ni dilahirkan. Proses ini proses yang menakjubkan, nak keluarkan daripada kandungan seorang perempuan kepada alam dunia ini sendiri. 2, lepas pada Allah nak jadikan kita, nak masukkan ke alam barzakh, Allah jadikan proses kematian. Proses kematian, ini proses yang kita kena lalui. Tiap-tiap di kalangan kita kena lalui saat ini. 3, kemudian kita nak hidup di alam yang keempat, Allah jadikan proses yang namakan dengan yang disebut dengan hari kiamat. Lepas pada berlakunya kiamat, barulah berlaku ba'ts, kebangkitan. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita nak masuk kepada syurga atau neraka, Allah jadikan proses pengadilan. Proses yang disebut dengan pengadilan di padang mahsyar Allah, yang menyebabkan kita ni terpaksa kita melalui saat-saat yang besar dan yang genting ini dalam hidup kita. Depan kita ni proses yang paling genting kematian dia panggil. Dan lepas pada kematian ni, kita akan hidup lagi di alam yang disebut dengan alam barzakh itu. Abdullah ibn Umar menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, suatu yang berharga daripada seorang mukmin adalah kematian. Orang mukmin, benda yang paling berharga dalam hidup dia boleh mati. Bila dia mati, itulah benda yang paling berharga dalam hidup dia. Orang mukmin, bila dia mati saja, maka dia banyak 4 perkara yang kita sebut awal-awal tadi, tenang dalam hidup dia. Bila kita mati, tak ada lagi lah kepenatan. Bila kita menghadap depan Allah, tak ada lagi lah kita dalam keadaan kesukaran. Allah jadikan hidup kita ni, jadi orang mukmin ni dia jadi rehat bila dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jabir dan Al-Husain bin Ibn Ali menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kematian adalah tumbuhan yang wangi bagi seorang mukmin. Bila orang mukmin tu boleh menghadap depan Allah,
dia mati, inilah saat yang paling indah dalam hidup orang mukmin. Dia akan jadi satu nikmat yang paling besar pada kita bila kita menghadap depan Allah. Ini sebabnya saya sebut tadilah, di antara sebabnya kerana kita ni penat dalam taat. Taat ni benda yang penat. Kita nak sedekah, kita penat. Kita nak buat apa dia, semua benda yang disuruh oleh Allah ni kita penat. Bila kita menghadap depan Allah, hilanglah penat tadi, hilanglah keresahan, hilanglah yang disebut dengan kepenatan. Tapi Islam bukan suruh kita bunuh diri. Jangan bunuh diri pula. Ni kita kena faham benda demikian. Jangan kata susah-susah matilah senang, kita sebut. Jangan. Bukan demikian. Orang mukmin ni bukan orang yang demikian. Tapi kita diajar supaya bila kita dalam keadaan susah, kita baca doa yang kita belajar dahulu. Allahumma in kanal hayatu khairan li. Allahumma ahyini in kanal hayatu khairan li. Ya Allah, tolong hidupkanlah saya kalau kehidupan itu membawa kebaikan pada diri saya, ya Allah. Wa tawaffani, ya Allah, tolong matikanlah saya, ya Allah. In kanal mautu khairan li. Kalau sekiranya kematian itu membawa kebaikan dalam hidup saya, ya Allah. Ni kita kan, waktu mana kita sakit, kita rasa penderitaan kita sakit ni, kita baca doa ni lah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, tolonglah, Allahumma ahyini, ya Allah, tolong hidupkanlah saya, ya Allah. In kanal hayatu khairan li. Kalau sekiranya kehidupan itu membawa kebaikan pada diri saya, ya Allah. Ni doa yang depan, awal-awal sebelum daripada ni kita dah sebut dah. Wa tawaffani, ya Allah, tolong matikanlah saya, ya Allah. In kanal mautu khairan li. Kalaulah kematian itu bawa kebaikan dalam hidup saya, ya Allah. Ini cara demikian. Dan usahalah jangan bagi mati. Ni Islam dia suruh pula kitanya. Kerana apa dia? Kerana nak suruh kita nak hidup. Jangan kita ni nak mati, doa kita nak mati je, tak. Kenapa kita kena usaha untuk hidup? Jawabnya kerana hidup ni pahala. Hidup ni pahala. Lagi mana kita hidup, lagi tu pahala. Saya sering kali ditanya tentang orang yang dia terbaring dalam keadaan dia otak dia dah mati. Kita panggil apa dia? Kita panggil brain dead. Yang kematian yang otak yang dah mati. Otak yang dah mati tapi dasar hidup lagi. Dia hidup ataupun dia hidup dengan mesin. Ada orang tanya, macam mana Ustaz? Nak cabut ke tak cabut? Kesian dia. Otak dia dah mati dah Ustaz. Tapi jasad dia masih hidup lagi. Perlu mati ke? Perlu cabut ke Ustaz? Anak kata jangan cabut kalau duit dia banyak. Duit dia banyak, harta dia ada, gunakanlah harta dia tersebut untuk dia terus hidup. Kenapa? Kerana hidup dia tu pahala. Hidup dia tu pahala. Bila kita cabut, maknanya habislah ruang pahala. Ruang untuk pahala. Kita kata kesian dia sakit Ustaz. Tak apa, dia sakit tu kafarah. Sakit itu kafarah. Dan Allah nak naikkan darjat dia. Bila dia sakit, lagi Allah nak naikkan darjat. Lagi dia menanggung sakit, lagi dia naik darjat di sisi Allah. Satu. Yang kedua, saya nak tegur juga. Ramai juga di kalangan kita, kalau ada doktor-doktor kat sini, orang yang kena kanser, dia teruk sangat. Kanser dia tersebut, kanser ni sampai peringkat dia ni tak ada dah ubat. Dan dia hampir dengan kematian. Jangan bagi morfin dekat dengan kematian. Jangan bagi ubat. Saya nak pesan sangat. Kalau boleh, kalau kena pada saya ke, kena pada siapa ke, jangan kita masukkan ubat lali. Ubat dia ni jadi lalai. Jadi dia khayal je pada diri dia. Ataupun kita kata kesian dia sakit, mengelupur dia sakit. Kita kata, kita bagi ubat lah. Nak suruh dia jadi rasa senang sikit, rasa tenang. Jangan. Bukan ubat, kamu masukkan dadah. Bila masukkan dadah, dia mati dalam keadaan dia tak sedar. Dia mati dalam keadaan dia leka, lalai je pada diri dia. Tak nak. Biar dia sakit tak apa. Kerana sakit itu kafarah terhadap dosa dia. Lagi sakit dalam hidup kita, lagi sakit kita, lagi banyaklah pahala yang kita dapat. Lagi kita menanggung sakit tadi. Ini pesanlah pada, kecuali waktu mana kita ni tidaklah sampai peringkat kita ni meninggal dunia. Doktor kata nak tak ubat tahan sakit, misalnya contohnya. Yang tu tak apa, kita makan. Tapi kalau sekiranya kita dah terbaring macam orang yang kena kanser ni, yang terutamanya, yang teruk sangat, bila dia, doktor kata tak ada ubat dah, ni tunggu sampai saat mati dia.
Doktor kata nak suruh ringan sikit, kita masukkan morfin. Jangan masuk. Jangan benarkan. Jangan benarkan. Kenapa jangan benarkan? Kerana bila kita masukkan alat demikian, yang menyebabkan tak adalah rasa dia macam mana keadaan yang dia hampir dengan kematian menghadap depan Allah. Tu dia kena ada pada diri seorang, biar dia rasa. Macam ibu-ibu yang nak melahirkan anak kan, orang bagi ubat epidural kan boleh bagi. Yang nak melahirkan anak ni, bila masukkan ubat tu tak rasa anak ni keluar. Tak adalah feel melahirkan zuriat. Tak ada perasaan. Kita rasa ustaz sedap cakap, ustaz tak melahir dia sebut. Kalau ustaz melahir baru ustaz tahu dia sebut. Sakit ustaz? Ya, memang sakit. Tapi sakit itulah menaikkan lagi darjat kita di sisi Allah. Itu hebatnya dalam Islam. Lagi kita menanggung, lagi kita berat. Seberat mana kita menanggung, seberat mana kita tanggung, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Dan sebanyak itulah dosa-dosa kita dikafarahkan oleh Allah. Jadi oleh demikian, kita tanggunglah sekejap je kita tahan. Bila kita boleh tahan sampai tahap demikian, Allah bagi kelebihan dalam kehidupan kita waktu mana kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia sebab tu dipanggil wangian bagi orang mukmin. Mati ni wangian bagi orang mukmin, peluang untuk dia dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian merupakan harta rampasan perang. Rasulullah kata demikian. Maknanya kalau siapa yang dapat mati ni macam kamu dapat harta rampasan perang. Nikmatnya di saat itu, bila kamu boleh menghadap depan Allah, kamu boleh mati dalam keadaan kamu mukmin. Kamu mati dalam keadaan kamu mukmin. Tak adalah nikmat sebagaimana kamu dapat harta rampasan perang, banyak benda yang kamu nak tahu. Barang apa lagi yang kamu dapat ini sendiri. Lalu kematian merupakan, Rasulullah kata, satu ujian, musibah. Kemiskinan merupakan masa yang lengang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mati satu ujian dalam hidup seorang. Kemudian apabila kamu dalam keadaan kemiskinan dalam hidup kamu, masa inilah masa yang kamu tenang pada kamu. Kamu tak banyak benda yang kamu kena jaga. Bila kamu dalam keadaan demikian, kekayaan, siapa-siapa yang Allah bagi pada diri dia kekayaan, penuh dengan keseksaan, kata Rasul. Bila kamu dalam keadaan susah, kamu dalam keadaan miskin harta, miskin yang disebut dengan waktu itulah waktu yang kamu lengang. Kamu kena faham. Manakala kamu jadi kaya, kamu dalam keadaan penuh keseksaan. Orang kaya kan takut. Bila jadi kaya takut hilang jawatan, takut hilang kuasa, takut hilang harta. Penuh CCTV keliling rumah. Kemudian di pagar dia tu pula tulis pula, awas anjing garang. Nak sebutnya, bila dah kaya, dia jadi takut dengan kekayaan dia. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan yang biasa-biasa saja, tak ada apa kita nak takut. Rumah pun tak terkunci. Kadang-kadang rumah tak terkunci. Orang tanya kenapa tak kunci? Tak ada benda pun. Masuk pun buat menyesal je pengumpat masuk. Kita sebut demikian. Tapi beza dengan orang yang harta benda banyak. Harta benda banyak penuh dengan keseksaan dalam kehidupan dia. Ini cara Rasulullah sebut. Sampai peringkat Rasulullah baca doa kan. Dalam banyak-banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma'masakin. Ya Allah, tolong jadikanlah aku orang miskin ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan miskin ya Allah. Kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin ya Allah. Ini doa yang Rasulullah ulang dan Rasulullah ulang dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tanya, Ustaz, kenapa Rasulullah baca doa ni? Kerana orang miskin tak banyak saya susah jawab dia. Bila keadaan kita tak banyak harta benda, so, kita hidup dalam keadaan biasa-biasa saja, tak banyak pun Allah nak tanya. Allah tanya kita, kasut ada kasut? Kasut tak ada ya Allah. Habis kamu pakai apa? Pakai slipper ya Allah. Slipper jenama apa? Jenama krok ya Allah. Tapi krok siam ya Allah. Selalu je disebut, beli pasar malam je ya Allah. Orang yang susah. Tapi cuba tanya orang kaya, kasut ada kasut? Kasut ada. Berapa almari kasut kamu? Berapa almari? Dia pun bilang. Berapa dinding kasut kamu? Orang kaya, yang bahagian kasut je dia jawab banyak dah. Belum tanya handbag lagi.
Belum tanya yang disebut dengan kerongsang kita lagi. Belum lagi ditanya tentang yang dinamakan dengan barang-barang milik kita lagi. Tapi ditanya yang tu. Tanya orang miskin. Televisyen ada televisyen. Televisyen tak ada, ya Allah. Habis kamu tengok apa? Tengok besen je, ya Allah. Orang miskin kan. Tapi tanya orang kaya, televisyen ada televisyen. Dia tanya balik, yang berapa inci, ya Allah? Dia tanya. Yang berapa inci, ya Allah? Tu Allah tak tanya lagi. Astro ada astro kat rumah. Astro beyond ke tak beyond astro kamu. Yang kamu bayar sebulan-sebulan RM120, RM130 setiap bulan. Yang kamu bayar ni sampai 100 lebih. Kamu derma untuk seorang masjid ada 120 lebih sebulan. Ada pada diri kamu demikian. Yang tu pun jenuh dah kita nak menjawab. Sampai Rasulullah baca doa ni, Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma'asakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, ya Allah. Kumpulkanlah aku dalam keadaan miskin, dan di akhirat nanti bangkitkanlah aku bersama dengan orang miskin, ya Allah. Doa Rasulullah SAW. Doa ni anda jamin tak ada orang nak hafal doa ni. Doa ni kalau anda baca nanti tak ada orang nak amin, tak kena gaya. Ustaz amin seorang-seorang sudahlah Ustaz. Sedangkan akal merupakan cahaya daripada Allah. Bila kamu, Allah bagi pada kamu kekuatan akal, kamu dapat berfikir dengan cara waras, kamu boleh kawal diri kamu dengan akal, itu merupakan kamu dapat yang disebut dengan cahaya yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ramai orang yang tak terfikir dengan akal, tapi dia guna nafsu dia dalam hidup dia, tak terkawal dalam hidup. Akal kita jadi tak waras. Ramai jadi tak waras dalam hidup kita ni. Bila kena ujian sikit, kita tak waras dalam pemikiran kita. Dalam keadaan demikian, siapa yang Allah bagi pada diri dia akal, dia boleh ada akal, dia boleh bertindak dengan waras, itu tanda cahaya yang datang daripada Allah SWT dalam hidup seseorang. Kebodohan merupakan kesesatan. Siapa-siapa yang hidup dalam keadaan membiarkan diri dia tak belajar, maknanya sesatlah dia. Kita akan jumpa ramai orang yang hidup demikian, mengulas satu benda bagaikan dia cerdik sangat, tapi bila dia ulas nampak sangat bodoh. Ramai kan di kalangan kita demikian, yang rasa bijak, dia tak belajar pun. Ilmu ni kena belajar, kena tahu. Bila kita belajar, kita tahu, barulah kita tidak dianggap orang yang bodoh. Tapi kalau kita dalam keadaan kita tak belajar, kita tak tahu, maka kebodohan itu menguasai diri kita, yang menyebabkan ramai orang kita ni dia berlagak lebih daripada orang yang cerdik. Padahal bila dia berbicara tersebut, dia sebut, ditulis sesuatu, kita nampak kebodohan dan kebebalan yang ada pada diri dia. Ini dipanggil begitu. Siapa yang membiarkan diri dia bodoh, dia sesat. Bila dia mati, terkejut dia. Ramai orang kita mati yang terkejut ni. Yang mati terkejut, masuk dalam kubur, Allah dia sebut. Tak jangka langsung, sebab tak pernah belajar pun, tak pernah tahu pun, tak pernah tahu bagaimana jadual. Bila kita masuk kubur, benda apa yang kita akan lalui, keadaan apa yang kita akan lalui. Kita ni blank lagi, kosong je, tak tahu apa ni. Hidup ni berdasar pada orang lain sebut, orang kata begini, beginilah kita buat. Tapi kita sendiri tahu benda apa yang kita akan lalui dalam kubur nanti? Tak. Kerana benda kita tak tahu, kita biarkan diri kita tak tahu, tak nak tahu dalam kehidupan kita. Manakala kezaliman merupakan penyesalan, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang buat zalim, dia menyesal. Zalim ni ada dua. Satu zalim pada diri sendiri, satu lagi zalim pada orang lain. Zalim ni menyesal. Zalim pada diri kita sendiri, menyesal. Zalim pada diri sendiri apa dia? Saya buat contoh. Kita hidup tak boleh baca Quran, kita buat zalim pada diri kita sendiri. Bila kita mati, masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh baca? WhatsApp boleh baca? Quran tak boleh baca. Bila sebut Quran tak boleh baca, malaikat tanya terus, kamu buat apa atas dunia? Kamu buat apa dia atas dunia? Anak, saya ulang banyak kali lah, kalau tuan-tuan hidup, tuan-tuan jangan mati selagi mana tak boleh baca Quran. Usahalah dalam diri kita. Kalau kita tak boleh juga, atau Ustaz, saya tak boleh Ustaz, baca, puas baca tak betul, tak boleh juga baca. Orang tanya, kenapa tak boleh? Saya benak Ustaz, benak. Kenapa benaknya? Saya makan semut banyak sangat dulu. Kecil-kecil dahulu makan semut banyak sangat. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya memang saya benak sungguh. Kalau kita benak, kita hafal Quran.
Hafal, saya sebut sebelum daripada ni kan, ada 3 surah yang kita kena hafal dalam hidup kita ni sebelum kita mati. 3 surah ni kita usaha pada diri kita. Jangan kita mati dalam keadaan yang kita tak ada 3 surah ni. Surah ni apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kita hafal. Baca. Kita hafal tak panjang pun, 30 ayat je. Dalam 30 ayat ni kita hafal. Sehari 1 ayat, sehari 1 ayat. Sehari 1 ayat, sebulan kita dah ingat 1 surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk? Sebelum kita tidur baca surah Al-Mulk. Saya pesan banyak kali, diri saya baik, para hadirin sekalian baik, baca surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, kemudian dia tidur malam tersebut, mati. Dia meninggal dunia pada malam tersebut. Tiada pertanyaan kubur dan tiada azab kubur untuk diri. Tak ada pertanyaan, malaikat munkar dan nakir pun tak tanya. Kemudian tak ada yang namakan dengan azab kubur untuk diri dia. Surah Al-Mulk. Kalau kita dah hafal surah Al-Mulk, hafal surah kedua. Surah kedua apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah yang kedua. Kita hafal. Tak panjang pun. Depan belakang. Ingat di depan, di belakang, di depan lupa. Tak apa, kita usaha. Jangan kita tak usaha langsung. Ada orang kata, Ustaz, ingat kat depan, lupa kat belakang. Ingat kat belakang, lupa depan. Tak apa, kita usaha. Yang penting usaha. Dan bila kita usaha, kita baca tiap-tiap masa, kita ni akan ingat sampai bila. Ni akan kita. Yang heran kita je, makan tak lupa. Makan tak lupa. Tak pernah hafal pun jadual makan. Tapi tahu dah. Kena makan dah sekarang kita sebut. Yang kitanya. Tapi yang namakan dengan Al-Quran, payah kita nak hafal. Tapi kena usaha. Dalam hidup kita usaha. Surah yang kedua ni surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Paling tidak pun 10 ayat yang terawal dan 10 ayat yang terakhir. Ini cara kita dalam surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi tu kita hafal. 2. Kalau kita dah ingat dah surah Al-Kahfi, surah yang 3 kena hafal. Surah yang 3 apa dia? Surah yang disebut dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Tak panjang pun, 286 ayat je. Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi menyelamatkan daripada fitnatul mahya wal mamat. Fitnah waktu mana kita hidup dan mati. Dan surah Al-Baqarah, kenapa? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Syaitan tak akan masuk. Bayangkan dada kita yang hafal surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak masuk? Syaitan tak masuk. Kalau rumah tu pun syaitan tak masuk, ini kan pula yang disebut dengan dada kita yang hafal surah Al-Kahfi. Ini pada surah Al-Baqarah dalam dada kita ni. Ni tanda kita tak buat zalim. Tak zalim pada diri kita. Kalau katakanlah nak hafal pun tak ingat juga. Tak ingat juga. Belajar Al-Quran. Belajar tafsir Al-Quran. Ada 3 surah bagi orang perempuan, ada 2 surah bagi orang lelaki. 3 surah bagi orang perempuan ni apa dia? Surah An-Nisa yang pertama. Yang kedua, orang perempuan kena belajar surah An-Nur. Belajar dan ajar orang perempuan di kalangan perempuan Islam ini surah An-Nur. Dan yang ketiga, ajar kepada orang perempuan untuk belajar dan baca surah yang ketiga, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Faham makna? Faham makna ni? Suami buka kuliah dekat rumah, buka mengajar isteri dan anak perempuan dia. Ni surah An-Nisa. Suami ajar kepada isteri masing-masing. Kemudian ajar kepada anak perempuan masing-masing. Surah 3 surah, surah An-Nisa, surah An-Nur dan juga surah yang ketiga yang disebut dengan surah Al-Ahzab. Manakala orang lelaki ada 2 surah dia kena belajar. Orang lelaki 2 surah je. Surah yang pertama surah Al-Baqarah dan yang kedua surah Al-Imran. 2 surah ni pun dah terlentang dah orang lelaki nak menghabisnya. 2 surah pun pada diri dia pun menjadi sukar dan dia nak habis. Maknanya pada diri kita tak buat zalim pada diri kita. Bila kita mati, kita tak melakukan kezaliman dalam hidup kita. Zalim pada orang lain itu satu, zalim pada diri kita sendiri. Sebab itu Rasulullah kata, jangan buat zalim. Siapa yang buat zalim, dia akan menyesal. Dan kita pula, bila orang buat zalim pada kita jangan rasa galak. Jangan. Kerana apa dia? Allah ni tak pernah lupa terhadap kezaliman yang dilakukan. Wala tahsabanna, dalam Al-Quran Al-Karim, jangan kamu sangka
annallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah ni lupa terhadap orang yang buat zalim pada kamu. Innama yuakhiruhum yaumal tashasu fihi al-absar. Tapi Allah tangguh je. Allah biar dahulu. Biar sampai saat terbeliak mata kamu. Waktu mana saat kamu menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah sebut ketaatan merupakan sesuatu yang elok diminta. Dalam hidup ni, di antara benda yang kamu kena minta, pohon yang disebut dengan taat. Minta supaya Allah kekalkan kita dalam taat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu kita sebut demikian. Kerana taat ni tak mudah. Macam kita belajar ni kan. Hari ni kita boleh datang, bulan depan tak tentu lagi. Tak tentu lagi kita. Kerana apa dia? Kerana taat ni dia boleh berubah. Dalam hidup kita ni boleh berubah dalam hidup. Berapa ramai orang yang boleh berubah hati. Kalau tidak, takkan umur yang 60 lebih bercerai-berai lagi dengan suami isteri. Boleh bercerai suami isteri. Umur 70, nak mati dah. Dekat dah nak mati, cerai lagi. Kalau orang tanya kenapa bercerai ni, waktu mana? Tak serasi Ustaz disebut. Kita tanya berapa orang anak? 7 orang anak. Cucu ada 22 orang dah disebut. Habis tu yang tak serasi apa 7 orang anak tadi? Kalau tak serasi, dia mesti tak serasi awal. Tetapi bukan tak serasi. Kerana apa dia? Hati yang berbalik. Hati yang berbalik ni, berbolak-balik ni, saat di mana Allah tak jaga lagi hati kita. Di antara benda yang kena minta dekat Allah, minta hati jangan berbalik dalam taat. Jangan berbolak-balik. Sebab tu kita sebut ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini cara kita ni. Kemudian tangisan kerana takut kepada Allah merupakan keselamatan daripada nerakanya. Rasulullah pesan pada kita ni. Rasulullah kata, kamu duduk diam-diam, mulut kamu sebut Rabbi firli, misal contohnya, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Nitik air mata kita. Ingat dosa kita ni banyak. Mulut kita ni sebut tubna ilallah. Tubna ilallah tu, kita pun termenung sak menangis. Menangis terus kita ni. Kenapa kita menangis? Allah, ya Allah, aku ni tak tahulah. Kalau aku matilah dengan dosa yang banyak ni, ya Allah, macam manalah dia aku. Rasulullah sebut, setitik air mata kerana takut pada Allah, terpadam api neraka Allah selama 10,000 tahun untuk diri. 10,000 tahun tu, tak bukannya kecil tu, besar pada diri kita. Kerana tak ramai orang boleh menitik air mata kerana takut terhadap dosa. Ramai orang menitik air mata tak balik kampung ada. Ramai orang menitik air mata kerana apa dia? Kerana dunia ada. Kerana urusan dunia, menitik air mata dia. Orang kecilkan hati dia. Tapi dia tak pernah pun rasa menitik air mata bila teringat dosa, penuh penyesalan. Bila kamu ada penyesalan kerana takut pada Allah, merupakan keselamatan daripada neraka dalam hidup kamu. Kemudian Rasulullah sebut lagi, tertawa merupakan kebinasaan fizikal pada seorang. Orang yang banyak sangat ketawa, masuk tertawa ni, dianya hidup dia dalam keadaan nak lawak je manjang. Hidup dia dalam keadaan nak suruh ketawa je manjang. Orang ni dia akan binasa fizikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ada nilai dalam hidup dia. Dan orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, at-taibu minaz zambi kaman la dzambalah. Orang yang hidup dalam keadaan sentiasa taubat dalam hidup dia bagaikan tidak ada dosa dalam diri. Siapa yang rasa diri dia tidak ada dosa, dia seorang pendosa. Ini cara kita kena faham. Bila kita kata kita tak ada dosa, tak perlu taubat, tak perlu, maknanya kamu sedang buat dosa. Dalam hidup kamu, jangan kamu tertinggal daripada perkara demikian. Mahmud Ibn Lubayk menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW sebut, ada 2 hal yang dibenci oleh anak cucu Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam ni ada 2 perkara yang benci sangat. Apa dia? Yang pertama, kematian. Rasulullah sebut, mati ni anak cucu Nabi Adam memang tak suka. Padahal kematian adalah lebih baik baginya daripada hidup dengan penuh fitnah. Rasulullah sebut demikian. Padahal kamu mati itu lebih baik daripada kamu dalam keadaan hidup tapi difitnah. Hidup dalam keadaan fitnah yang panjang. Rasulullah kata, benda ni benda yang kamu benci, tapi Allah jadikan kebaikan daripada kematian ini.
Yang keduanya, Rasulullah kata sedikit harta anak cucu Nabi Adam pun tak suka. Sikit harta anak kita ni tak suka dengan sikit harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, padahal sedikit harta akan lebih ringan hisab dia pada hari kiamat nanti. Ini Rasulullah pesan pada kita. Ada dua perkara ni. Yang pertama kematian, yang kedua Rasulullah kata sedikit harta. Kita ni kalau boleh nak duit banyak je. Banyak mana nak duit? 3 bilion lah. Biar bilion-bilion kita. Kalau boleh kita demikian. Nak duit itu berapa banyak tak cukup, tak cukup. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni sentiasa rasa tak cukup dalam hidup dia, sehingga dia tersembam dalam lubang kubur. Padahal Rasulullah kata sikit harta tu tak banyak hisap kamu dalam di akhirat Allah nanti. Kita ni kan kadang-kadang kita ni nak sangat rumah kita ni penuh dengan barang-barang. Bila penuh dengan barang-barang, kita nak dalam almari kita tu ada akorok, akopal, minami kalau boleh. Dia penuh je. Padahal lagi penuh tu lagi penat kita nak menjawab. Lagi jenuh kita nak menjawab. Kenderaan kalau boleh, parking kereta kita tu penuh di garaj, bawah garaj. Segala benda barang biar penuh semua. Dan di dapur tu semua cukup lengkap kalau boleh kita demikian. Tapi sebenarnya lagi banyaklah hisab kita di hadapan Allah nanti. Jenuh kita di hadapan Allah. Kan lepas pada ni ramai pula yang tolak harta ni. Tapi biar kita jangan jadi tamak, sudahlah. Dalam hidup kita ni Allah bagi dengan banyak mana qanaah. Biar rasa cukup. Alhamdulillah aku dah hadir dah. Dalam hidup ni nak sebut alhamdulillah ni payah kan. Dalam diri kita. Nak sebut banyak kali kan. Kita ni balik-balik ke rumah, rasa lapar ni, masuk ke dapur cari makanan. Tengok tudung saji tu kan. Anda sebut banyak kali ni. Pergi kat tudung saji tu rasa ada makanan. Buka tudung saji tengok kosong. Tengok kosong tu terkejut tak terkejut? Tak, kita boleh sebut lagi alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ada lagi tudung saji. Paling tidak tudung saji ni ada lagi. Tak ada lagi. Maknanya pada kita ni alhamdulillah sentiasa ada je pada kita. Zar'ah Ibn Abdillah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Rasulullah sebut, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik. Dia sayang sangat hidup, naknya makan pil anti penuaan, tua juga dia. Tak naknya mati tak ada. Mana ada orang nak makan pil biar cepat mati? Tak ada. Tak ada. Cuma nak sebutnya pil nak suruh jangan bagi mati ni, tahan dalam diri dia. Kemudian manusia ni suka sangat dengan kehidupan, padahal kematian lebih baik bagi diri dia. Manusia lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisab bagi diri dia. Ini Rasulullah sebut demikian. Maknanya kamu ni biar padan-padan lah. Allah ni dia bagi rezeki pada kita padan-padan dengan kemampuan kita. Kita jangan pula, sebab itu Islam larang jangan dengki. Tiap kali mana tengok orang lain lebih nikmat dia, kita sebut itu nikmat dia bukan nikmat saya. Belajar kita sebut demikian. Tiap kali mana orang dapat nikmat, kita kata itu nikmat dia bukan nikmat saya. Allah bagi pada diri saya yang memadai untuk saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada benda yang Allah bagi pada diri saya kecuali memang padan-padan untuk diri saya di sini. Ini cara Allah jadikan. Kadang-kadang kita nyetak tak cukup. Bila tak cukup ni lah berkejaran. Turun pagi balik gelap. Tak sedar yang kita ni bila masa kita nak menghadap depan Allah, saat mana dan bagaimana kita nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Qatadah menuturkan bahawa pernah ada seorang jenazah yang dihantar ke kubur melintasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika satu jenazah lalu depan Rasulullah. Bila lalu di hadapan Rasulullah bingkai bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mustarih wa mustarah minhu. Rasulullah bangun, Rasulullah sebut berehatlah dia ataupun direhatkan ke atasnya. Rasulullah sebut saja demikian. Kemudian lepas pada jenazah tu lalu jauh je, sahabat tanya Rasulullah, apa makna mustarih ya Rasulullah? Dan apa makna mustarah minhu? Apa yang maksudkan direhatkan ke atasnya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, orang mukmin dia mula berehat daripada hal yang meletihkan dan menyakitkan bila kematian itu datang. Orang mukmin bila kamu mula meninggal dunia,
kamu mula berehat. Mulalah kamu berehat. Tak ada dah penat pada di kamu. Dalam menyakitkan di dunia menuju rahmat Allah. Manakala orang jahat yang kemasukkan orang jahat tadi menjadikan negara, pepohonan dan juga binatang berehat daripada kematian bila dia dah meninggal dunia. Maksudnya orang dah lama dah berdoa, bilalah nak mati orang tua ni, bilalah nak mati. Tiba-tiba dia mati. Bila dia mati orang pun berehat, alhamdulillah mati juga dia akhirnya. Ni maknanya jahat dia sangat sampai orang doa biar dia mati. Orang mukmin tak. Orang mukmin ni bila dia meninggal dunia dia berehat. Orang tak berehat. Orang rasa Allah galak kita, tak ada dah orang yang baik, tak ada dah orang saleh. Biar kita ni bila kita tiada, biar orang terasa apa dia? Terasa dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebab tu orang mukmin ni bila dia dekat nak menghadap depan Allah, dia rasa gembira. Ya Allah, aku ni seronok. Ya Allah, tak ada dah aku beban, tak ada dah aku susah, tak ada dah aku jadi payah dalam hidup. Tapi bila orang yang dalam keadaan yang tidak mukmin, dia nak menghadap depan Allah, orang pun mengalu-alukan biar dia mati. Kemudian dia sendiri takut untuk nak menghadap depan Allah. Aku ni mati habis aku. Mati saja tak ada dah pada dia aku segala nikmat-nikmat yang didapati ini. Yang ni maksudkan kematian itu direhatkan. Ada orang tanya, Ustaz, ada baru ni pun ada orang tanya, kenapa Allah jadikan lepas pada kita mati ada alam barzah dulu? Tak boleh ke kita mati pergi ke akhirat terus? Maksudnya demikian. Janganlah kita mati masuk dalam kubur dulu, lama pula tunggu di akhirat. Tak boleh ke kalau kita mati ni, bila kita mati je terus sampai akhirat? Tak payah kita di alam yang disebut dengan alam barzah. Jawab dia, kerana masanya Allah bila kita mati, inilah masa orang hidup nak tolong orang dalam kubur. Bila kita meninggal dunia, orang meninggal dunia, orang hidup boleh bantu lagi. Boleh bantu dengan cara macam mana? Cara doa pada dia. Cara macam mana? Sambung silaturahim. Ini masa untuk kita, bila kita masih lagi hidup ni, kita doa pada orang meninggal dunia. Lepas tu anda tegur sikit. Anda tegur beberapa penempatan orang Islam kita ni, macam di Putrajaya ke, di Shah Alam ke, di Subang Jaya ke dan sebagainya, tempat-tempat orang Islam tinggal ni, anda sebut kubur ni jangan jauh daripada masjid. Jangan kubur ni berada tempat jauh daripada masjid, jangan. Kubur ni biar dekat dengan masjid. Perancang-perancang bandar, kalau dia nak buat kubur, jangan buat macam orang kafir buat. Orang kubur ni biar dekat dengan masjid. Kenapa dekat masjid? Senang orang nak baca doa, nak bagi salam, senang orang nak tolong dalam kubur. Tapi ni kita pergi letak tempat jin bertendang, jauh daripada masjid. Kita ni kan, kalau kita meninggal dunia, kita nak dengar tak azan? Kita nak kedengaran azan. Lepas kita minta supaya siapa-siapa yang merancang bandar baik dan sebagainya, pergi letak dekat dengan, macam kalau kita pergi Pulau Pinang, Kedah dan sebagainya, kita pergi ke Kelantan dan sebagainya. Zaman-zaman dahulu orang buat masjid dekat dengan kubur. Masjid Nabawi ni pun dekat dengan kubur. Kenapa dekat dengan kubur? Nak suruh orang hidup ni, tolonglah bantu orang dalam kubur. Bila kita lalu saja dekat dengan kawasan kubur, kita diteringat akhirat. Satu, dalam masa yang sama kita boleh bagi salam, Assalamualaikum. Rasulullah kata, bila orang bagi salam, satu kubur jawab salam. Satu kubur jawab salam. Tapi kita tak dengar lah. Kalau dengar terloncat itu. Cuma nak sebutnya, bila satu kubur jawab salam, dia akan sebut Alhamdulillah. Kenapa dia Alhamdulillah? Kerana ada orang saleh yang bagi salam, dan ringan azab yang dalam kubur ini sendiri. Tu yang kita kena usahalah. Usaha supaya, baru ni pun anda sebut dah pada pihak yang tertentu, anda kata kalau boleh kubur ni jangan jauh. Jangan kubur orang-orang besar je dekat dengan masjid. Orang besar je dekat masjid, tapi orang-orang kecil-kecil tak ada dekat masjid. Anda kata kubur ni sama, orang besar ke orang kecil ke, biar dekat dengan masjid. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh orang mukmin ni senang untuk membantu orang dalam kubur itu. Dan senang. Tambahan pula, ziarah kubur ni masa yang terbaik bila? Ziarah kubur masa hari Khamis malam Jumaat lepas pada waktu Isyak. Lepas pada waktu Isyak masa yang terbaik.
Yang terbaik untuk kita nak ziarah kubur. Ini masa yang disebut kita ni lepas Isyak malam Jumaat nak pergi kubur. Tak ada kita malam Jumaat ni hantu maklimah balik ke rumah itu. Kita tak pergi dah, tambah kubur pula tampak jauh daripada orang ramai, yang menyebabkan kita tak boleh nak tolong dan bantu. Lepas tu dia disebut, diajar supaya kita yang hidup ni sekarang ni usaha. Sekarang ni usaha, di antara usaha kita apa dia? Usaha ni, cari kawasan kubur, pesan pada anak-anak kita, kalau mama, umi ataupun Nabi meninggal dunia, pastikan letak dekat-dekat dengan masjid, kubur yang dekat dengan masjid. Itu cara dengan cara yang lebih baik pada diri kita. Ni yang kita kena tegur ni, sebab memang nampak jauh sangat. Orang kita ni kalau rumah dekat kubur pun dia anggap sial. Dia akan anggap bahawa jauh dan sebagainya. Kita jangan demikian. Orang Islam ni biar dia rasa kubur ni sentiasa mengingatkan kita kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Cara demikian. Sebab tu Rasulullah kata orang mukmin dia berehat daripada kematian. Tersambung akan datang tilah pula dengan hadis yang panjang lagi kelebihan terhadap kematian ini kita akan cerita pada akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Memang sekalian belakang tu ada madu yang memang saya tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand. Madu tersebut saya tolong orang yang kena anak yatim di sana tu lebih kurang asalnya 22 orang je pelajar, tapi sekarang ada lebih kurang 300 lebih pelajar di sana. Di bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya jaga, saya uruskan bersama dengan sahabat-sahabat. Orang yang wakaf tanah saya buat di Langkawi, yang disebut di Pahang, kemudian di Kelantan dan juga di Shah Alam saya buat. Kemudian lepas pada itu nak membiayai mereka ni, saya suruh mereka macam di selatan Thailand 300 lebih ni, setiap bulan saya terpaksa hantar lebih kurang 30,000 ke 40,000 sebulan. Jadi banyak kos tersebut saya suruh mereka bela lebah tu hasilkan madu tersebut saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir saya kata minum air madu. Ada yang para hadiskan sendiri yang kena, kitanya pagi-pagi minum air madu, cuba amalkan minum air madu. Rasulullah pesan pada kita, Rasulullah kata siapa yang nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Malam-malam je kita kacau air, letak dalam peti ais, bangun pagi-pagi je kita minum air tersebut. Cuba buat amalan lah dalam keluarga kita ini. Madu tu saya tolong di selatan Thailand. Kemudian tak tahu kitab ni ada ke tak ada kat belakang. Para hadirin sekalian, saya nak baca kitab ni, saya baca satu-satu lah. Kalau para hadirin sekalian ada peluang, mari kita bertalaki bersama. Maknanya saya baca tu satu-satu saya baca ni, para hadirin sekalian buat catatan. Buat catatan ini, bila kita buat catatan, bila kita mati nanti catatan ini kekal. Pahala kita ni dapat berterusan. Anak cucu kita buka tengok, dia tahu, oh nenek aku pernah belajar dahulu. Kita pernah belajar. Biar dia jadi saksi di hadapan kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Slipper dia. Mana? Slipper Farah.